Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada waktu dan masa yang sama setiap hari Isnin, kuliah maghrib di Masjid Kampung Siglap. Alhamdulillah, minggu ini kita akan sambung daripada perkongsian ataupun perkongsian ilmu, perkongsian ilmu Tazkirah Maghrib daripada kitab karangan Imam Syed Hawa rahimahumullah berkenaan dengan mensucikan jiwa. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada rukun yang seterusnya di dalam solat, iaitu setelah kita mengangkat kepala dengan berzikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di dalam kitab ini daripada muka surat 51, daripada muka surat 51. Okay, pada saat itulah hendaknya engkau perbaharui keagungan Allah pada hatimu seraya mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan tegaskanlah berulang-ulang kerana ucapan sekali sangat lemah pengaruhnya. Maka disunahkan kalau boleh kita sebutlah sebanyak 3 kali subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Supaya apa? Supaya jiwa ini terkesan. Sebab kita ni manusia, kadang-kadang sekali tak cukup. Dia nak kena 2 kali ataupun lebih daripada 2, iaitu 3 kalilah. Begitu juga dalam kita berwuduk dan sebagainya. Okay, sunnah ni sekali, tapi kalau kita buat 3 kali pun tiada masalah. Okay, yang tak boleh kalau kita lebih sampai 4 ataupun 5 kali, itu mendatangkan satu pembaziran. Namun begitu para hadirin yang saya rahmati, alhamdulillah, syukurnya kita ni sebab kita masih lagi boleh sujud, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita peluang untuk sujud ke bumi. Bila mana kita letakkan kepala kita ke bawah, menunjukkan bahawasanya kita ni adalah insan yang lemah. Di antara tempat yang paling mulia adalah wajah insan, kepala. Sebab tu kepala ni kalau ikut tradisi orang kita, orang Melayu, kalau terlanggar ataupun buat main, nanti dia kata apa? Oh, ini kepala, awak tunjang kepala saya. Kepala saya dibayar fitrah oleh ayah saya. Okay. Tapi bagi masyarakat Arab pula dia berbeza. Diorang boleh buat main kepala. Namun tempat yang paling mulia yang saya nak katakan adalah kepala ni di atas, diturunkan, ditundukkan ke bawah di bumi, supaya apa? Menunjukkan bahawasanya kita ni adalah insan yang lemah. Macam mana kita berdiri sebagai seorang ketua, ataupun sebagai seorang raja, ataupun Perdana Menteri. Yang penting bila mana kita katakan kita insan khalifah, kita tundukkan kepala kita di bawah, menunjukkan kita ini adalah insan yang paling lemah. Dan kita sebutkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita sebutkan perkataan subhana rabbiyal a'la, menunjukkan bahawasanya yang paling atas sekali daripada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selepas kita dah sujud, disitulah kita akan mengangkat diri kita dengan rendah diri dalam keadaan lemah. Kita akan duduk dalam keadaan 2 sujud. Dan dalam keadaan 2 sujud itulah kita membaca. Kita membaca serta memohon dan mengucapkan perkataan Rabbighfirli wa Rabbighfir warham wa tajawwaz amma
ta'lam. Okay, ada yang sebut Rabbi firli, okay, ada yang sebut dengan perkataan yang lebih panjang sikit, Rabbi firli warhamni wajburni. Namun apa yang kita nak katakan dekat sini, Rabbi firli, kita duduk dalam keadaan kita duduk tu, kita sebutkan perkataan Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada keadaan dari kita sujud tadi, kita menunjukkan bahawasanya kita ini lemah. Dalam kealpaan kita itu, kita bangun semula, kita kata pula dengan Allah, ya Allah, aku ni memohonkan keampunan daripadamu. Sebab itu kita insan selalu minta minta peluang dalam keadaan hidup ini, biarlah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah tidak akan ampunkan bagi mereka yang syirik kepada Allah atau melanggar kepada qada dan qadar. Melanggar qada dan qadar macam mana? Dia bunuh diri. Dia melakukan sesuatu, tidak mahu teruskan kehidupan, maka dia bunuh diri. Ni bunuh diri bukan dalam keadaan yang baik. Maksudnya dia lompat dan terjun, dia bunuh diri. Dan pada masa yang sama adalah orang yang syirik kepada Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tak akan ampunkan dosanya. Jadi bila mana kita ini diberikan peluang, kita minta peluang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila mana kita diberikan peluang, bagaimana pula kita insan untuk berikan peluang kepada insan yang lain? Kita dah katakan kita ampunkan dia, kita maafkan dia, maka kita berikan peluang untuk dia stabilkan dirinya, untuk menunjukkan bahawasanya dia dah benar-benar berubah. Di situ kita nak kena berikan peluang kepada insan yang bernama ni manusia. Sebab manusia ni sentiasa lupa, dan kita nak kena ingatkan, perbaiki dia, perbetulkan dia. Semoga dia menjadi insan yang baik, insya-Allah. Baik. Jadi kita baca doa tersebut supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Dan doa yang telah diberikan ataupun dikongsikan ini, ya Rabbighfir warham wa tajawwaz amma ta'lam. Maksudnya, ya Allah, ampunilah, kasihilah dan hapuskanlah segala dosa yang engkau ketahui. Allah tahu dosa kita. Kadang-kadang manusia tak tahu dosa kita. Tetapi kita jangan buka dosa orang lah. Siapa yang buka keaiban teman tersebut, nanti Allah buka keaiban dia pada hari akhirat. Bila buka pada hari akhirat, semua insan daripada zaman Nabi Adam sehinggalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melihat keburukan kita nanti. Wa iyyazubillah. Jadi kita nampak keburukan seseorang itu, janganlah kita sebarkan, malahan kita datang kepada dia dan kita tegur dengan penuh kasih sayang, penuh dengan hikmah, kata-kata yang baik. Mudah-mudahan orang itu menjadi yang lebih baik. Mungkin hari pertama tak nak dengar, mungkin hari kedua hati dia lembut, hati ketiga dia dah mula ikut apa yang kita bicarakan. Jadi bila mana kita rasa yang diri kita ni lemah, meminta ampun, kita nak kena tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selepas kita dah lakukan kedudukan yang tadi, maka sambunglah dengan sujud. Sambunglah dengan sujud dan kita bangun semula nanti kita akan buat tasyahud. Tasyahud ni adalah kesaksian. Kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berapa kali dalam sehari kita tajdid ataupun perbaharui tasyahud kita? Ini untuk anda semua fikirkan. Daripada solat subuh sehinggalah solat isyak berapa kali, dan waktu kita nak datang kepada solat, kita dengar azan dan iqamah, berapa kali diperbaharui kita punya tasyahud. Itu kena kira sendiri. Itu merupakan latihan untuk anda semua. Baik. Jadi adapun tasyahud, apabila engkau ataupun anda telah duduk tasyahud, maka duduklah dengan penuh adab. Dia nak kena duduk dengan penuh adab. Nampak kita bila pledge, kita ada memen, kita berdiri tegak, kita cakap dengan penuh perasaan. Maka dalam tasyahud pun kena sebut dengan penuh perasaan, dengan penuh kemuliaan, dengan penuh rendah diri. Supaya apa? Supaya apa yang kita lontarkan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana semua itu yang kita sebutkan adalah kemuliaan yang bahawasanya kita ini adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita memiliki agama Islam yang benar, insya-Allah.
Maka daripada bacaan tasyahud tu kita ada sebut perkataan at-tahiyyat. Maka bila kita sebutkan perkataan at-tahiyyat, hadirkanlah Nabi SAW dan pribadinya yang mulia di dalam hatimu, seraya mengucapkan salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia bukan hanya kita suka kepada Rasul SAW dengan kita kata kena buat apa yang Rasulullah SAW pakai dan sebagainya. Saya kata tak salah, boleh lakukan. Tetapi yang lebih mulia lagi adalah dengan melakukan perbuatan yang Rasulullah SAW lakukan ataupun kerjakan. Sebab tu kalau kita belajar ilmu hadis, kita katakan hadis tu apa? Sama ada min qaulin, fi'lin wa takrir, daripada sebutan perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi. Namun ulama muhaddisin dia kata apa? Dia tambahkan lagi satu, adalah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita kata sifat adalah kriteria Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita kata kita nak jaga badan dan kesihatan, kita kata saya nak jaga kesihatan, saya nak ikut contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dapat pahala tersebut. Atau saya nak jaga nak pelihara janggut, dan saya nak pelihara janggut ni saya nak ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada kebaikan daripada janggut tersebut, dapat pahala. Ataupun saya memakai minyak atar, saya pakai wangian-wangian ni untuk kebaikan orang sekeliling saya, mengikut kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ada pertanyaan, Ustaz, Rasul rambutnya panjang, Ustaz, boleh tak saya nak pelihara rambut panjang? Saya kata kepada mereka, kalau kamu tahu jaga kekemasan rambut tersebut, supaya tidak berbau dan sebagainya, silakan, tak ada masalah. Jangan sampai dia menyerupai wanita. Kita nak kena belajar tu. Dan pada masa yang sama, jangan gunakan sunnah Rasulullah SAW untuk bermadu. Cakap dengan isteri, abang ada madu. Isteri tanya, madu yang macam mana abang? Madu makan atau madu mana? Kita katalah madu makan. Tapi kalau madu lain, tu pandai-pandai para suami buat apa ni, khulasah ataupun ringkasannya lah. Saya tak nak beri apa maklum balas. Baik. Jadi bila mana kita lihat kat sini, kita membaca perkara selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada masa yang sama kita sebutkan orang-orang salihin yang terdahulu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh seperti orang yang dahulu. Dan kemudian berilah kesaksian kepada wahdaniyah. Kita dah selawat tadi, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Kita dah baca apa-apa semua tu. Lepas tu kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian kita kepada Allah Tuhan yang satu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, penyaksian kita lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpaksikan dengan benda tersebut, dengan kalimah tersebut, kita takkan ada perasaan untuk syirik kepada Allah, dan kita tak akan ada perasaan untuk melakukan sesuatu di luar tabiat sebagai umat Nabi SAW. Walaupun ada ujian dan sebagainya, kita tetap bersabar sebagai umat Nabi SAW. Saya tahu ada banyak sekarang ni cabaran dan sebagainya. Selain daripada pandemik yang kita tengah hadapi ni, datang pula kabar-kabar yang berkenaan lukisan lah, berkenaan apa sahaja. Namun bila mereka lukiskan Nabi kita, memang perasaan marah tu akan ada. Kita sebagai insan pasti ada perasaan marah, tu lumrah. Adakah kita perlu lukiskan balik dan sebagainya? Tak perlu. Kita tak perlu. Kita hanya doakan supaya apa? Supaya mereka pelukis ni mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati tu tak mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala perbaiki. Kita kena ingat, ada perkara yang kita lakukan harian seperti solat. Kadang-kala ia tidak menjaminkan kita amalan itu boleh menguatkan kita kepada Allah. Ini saya kata terus terang. Ada yang lalai dalam solat. Sibuk, was-was. Yang cakap depan anda ni pun kadang-kadang was-was. Kita manusia.
Namun ada perkara yang boleh memberatkan amalan itu. Bila mana kita lakukan sesuatu amalan di luar solat tu, dia boleh memberatkan amalan kita. Kerana apa? Kerana kita ikhlas. Okay, kemungkinan dengan doa ikhlas para hadirin yang mendengar ni, okay, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kerahmatan kita masuk ke dalam syurganya yang kekal abadi. Kita tak tahu. Dengan kita mengangkat paku, dengan ikhlas, kita dimasukkan syurga. Padahal ada amalan sampingan yang kita lakukan harian tu, tetapi amalan tu menjadi ringan. Tapi amalan yang kita lakukan sekali tu ada keikhlasan kepada Allah, dia menjadi berat. Nampak? Sebab tu Allah kata apa? Allah kata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia buat benda yang sekecil zarrah sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala terima. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sekecil zarrah sekalipun dia lakukan keburukan pun Allah hitung. Allahu akbar. Namun buat baik Allah tambah. Yudha'if, Allah tambah. Okay? Tapi buat kesilapan ataupun kesalahan hanya satu je, Allah tak tambah. Dia taubat, dia dapat pahala, dihapuskan pula dosa tu. Allahu akbar, betapa mulia Maha Allah, Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Maha pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Jadi maka kita kena bersyukur sentiasa kepada Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih berikan kita nikmat. Macam saya selalu katakan, okay, kita solat ke, kita tak solat ke, Allah tetap bagi kita rezeki. Allah tetap bagi kita rezeki, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan kalau kita dah sedar, apa yang perlu kita lakukan, ma'asyiral muslimin, taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala kesilapan yang kita lakukan, setinggi gunung ke seluas lautan dan sebagainya, Allah ampunkan dosa tersebut. Tak mustahil bagi Allah untuk mengampunkan dosa kita, dan kita masuk ke dalam syurga Allah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita dah sebut dan sebagainya, maka di akhir daripada innaka hamidum majid, kita doalah. Okay, antara doa yang boleh saya berikan, kita bacalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak kita, zuriat kita, isteri kita, ahli keluarga kita, okay, terjaga, terpelihara daripada fitnah dajjal. Atau kita minta 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnil mahya wal mamat wa min syarri min fitnatil masiihid dajjal. 4 benda. Okay, kita minta perlindungan daripada azab kubur, perlindungan daripada azab api neraka, fitnah semasa hidup ataupun semasa mati, dan fitnah masiihid dajjal. 4 benda kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita berikan salam kepada penyelesaian ataupun selesainya solat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bila kita dah buat solat tu, sebab tu dia ada zikir, dan zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, okey, dia suruh kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas kita masuk pula dengan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pula lagi dengan apa? Dengan tasbih subhanallah. Okay, lepas tu 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kita baca ayat kursi dan kita minta pengampunan daripada Allah selepas itu. Okay, kita tengok balik solat kita ada tak yang lupung dan sebagainya. Orang yang sentiasa melakukan solat, bila tak dapat solat, dia akan rasa sedih. Dan dia berbeza dengan orang yang tidak pernah mendirikan solat, ataupun solat ni kadang-kadang dia lalai, dia tak akan rasa apa-apa. Maka kita mulakan rasakan kepentingan tu, nanti kita akan rasa benda tersebut. Dan bila kita tahu menjaga dan tahu menilai agama Allah, jangan takut. Makhluk akan menilai kita, makhluk akan menghargai kita, makhluk akan anugerahkan kebaikan untuk kita. Maksudnya apa? Pergerakan itu diberikan Allah kepada kita. Kita akan dapat kemuliaan tu. Kita jangan mengharapkan untuk orang sentiasa menilai kita dan sebagainya. Tetapi biarlah penilaian itu datang daripada Allah, okay? Datang daripada Allah,
Dan Allah gerakkan orang-orang ni. Kadang-kadang kita nak minta bantuan, okey, saudara mara pun tak nak tolong, tetapi entah macam mana, entah datang satu insan ni, dia nak tolong dan bantu kita. Ini gerakan yang Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan. Makhluk, kita makhluk, kita tahu kita lemah, Allah akan bantu. Yang penting jangan putus tali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa mengharapkan kebaikan. Ustaz berbual senanglah, saya tak rasa. Memang betul. Tapi apa yang boleh saya katakan ataupun saya berikan, kita usaha. Okey, usaha, niat yang terbaik, tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita tawakal dengan Allah. Allah tahu nak berikan macam mana. Kadang-kala makhluk-makhluk lain pula yang membantu. Bila alam berbicara, kita tak tahu. Macam sekarang ni pandemik, alam berbicara. Dia nak suruh kita jangan tergopoh gapah, dia nak suruh kita jaga kebersihan, dia nak kita menghargai. Jadi kita tunjuk dan kita tunduk dan reflect. Maksudnya kita analisa balik pergerakan kita dan sebagainya. Baiklah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Maka bergembiralah bagi mereka orang-orang mukmin yang menjaga salat, kerana janji Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-10 dan juga 11, mereka yang menjaga solat ni tak ada tempat lain yang sebaiknya adalah syurga Al-Firdaus. Jadi itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan solat yang kita dirikan merupakan solat yang terakhir, dan mudah-mudahan solat ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meraih syurga Firdaus. Maka kita doalah sama-sama untuk kita capai kepada kekhusyukan di dalam solat, dan kita cuba hindarkan kelalaian. Jika ada kelalaian, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu istighfar dan minta ampun, dan kita buat yang terbaik pada hari yang berikutnya ataupun pada hari itu sendiri. Kita cuba untuk menjadi insan yang terbaik. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah, maka dari itu selesailah sudah beberapa rukun ataupun panduan dalam solat yang kita boleh ambil kebaikannya di dalam kehidupan kita, dan pada masa yang sama solat itu akan menjaminkan kebaikan untuk diri kita dan juga pekerjaan kita. Jika kita jaga Allah, Allah akan jaga kita, dan bila mana Allah dah jaga kita, segala perjalanan kehidupan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah, wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.